Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam Aku Fizio. Saya Muhammad Syarif bin Senan, merupakan fisioterapi anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Aku Fizio. Sekali lagi kita di sini bersama dengan saya Muhammad Syaril, fisioterapi anda. Okey tuan-tuan dan puan-puan, untuk tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan masalah yang berlaku kepada remaja ataupun berlaku kepada anak-anak kita, dipanggil bongkok sabut ataupun dalam bahasa sainsnya kita panggil kyphotic syndrome. Apakah yang tuan-tuan perlu faham berkaitan dengan bongkok sabut ini? Ianya merupakan salah satu posisi ataupun salah satu posture yang abnormal. Posture yang memang kalau kita katakan, kita lihat posture yang tak cantik lah tuan-tuan ya. Posture yang memang memberikan kesan kepada remaja dan juga memberikan kesan pada tubuh badan kita. Kyphotic ataupun bongkok sabut ini ianya terbentuk di waktu pembesaran remaja itu berlaku. Sebagai contohnya, ianya disebabkan oleh kedudukan otot bahagian hadapan yang terlalu lemah dan juga disebabkan oleh kedudukan bahagian leher kita yang tegang dan tinggi. Ini akan mengakibatkan tulang belakang kita secara lumrah, secara neutral, dia akan menjadi bongkok. Dan ini yang dipanggilkan bongkok sabut ataupun kyphotic. Apabila kyphotic ini berlaku tuan-tuan dan puan-puan, banyak masalah-masalah yang akan datang di dalam proses pengembangan remaja itu. Antara salah satu yang biasa saya lihat dan biasa saya hadapi dan untuk merawat mereka, nombor satu sekali adalah mereka hilang keterampilan diri. Dalam jangka masa panjang, mereka akan kerap rasa sakit di sekitar bahagian leher, di sekitar bahagian bahu dan juga akan menyebabkan keketatan ataupun kita rasa tegang pada bahagian dada. Ini disebabkan oleh postur yang dipanggil membongkok. Apabila keadaan ini berlaku secara berterusan dengan peningkatan usia remaja itu, ianya akan memberi kesan kepada anggota tubuh badan kita yang lain. Sebagai contohnya, kesakitan pada sekitar anggota tangan ya, disebabkan penghempitan saraf boleh juga terjadi, dan ini akan mengakibatkan keupayaan seseorang itu menjadi semakin tidak normal. Okey tuan-tuan, bagaimana faktor-faktor ini boleh terjadi? Okey, yang pertama sekali, penyalahgunaan posture yang betul. Selalunya mereka menggunakan posture yang salah di dalam menghadapi kehidupan harian. Sebagai contoh, apabila remaja itu semakin membesar, mereka kerap mengangkat beg yang berat. Ya, dengan mengangkat beg yang berat, tulang belakang kita akan membawa badan kita ke depan. Dan ini juga merupakan salah satu terbentuknya posture bongkok sabut. Selain daripada itu tuan-tuan, dengan keadaan teknologi yang begitu canggih pada zaman sekarang, dua perkara pertama yang menjadi musuh kepada kita. Pertama, komputer. Ya, kita guna komputer dan kita akan bongkok dan melihat ke hadapan, membentuk proses bongkok sabut. Faktor yang kedua, penggunaan telefon. Saya rasa ini merupakan salah satu masalah-masalah yang mungkin mencabar pada pihak kami, tetapi juga memberikan kesan-kesan yang buruk kepada tuan-tuan dan puan-puan tanpa kita ketahui. Dengan penggunaan telefon yang tidak betul, sebagai contoh kita melihat dengan direct pada telefon kita, ianya akan terbentuk satu posture yang dipanggil posture kyphotic. Okey tuan-tuan dan puan-puan, antara penyumbang utama juga kepada masalah bongkok sabut ini adalah kecederaan semasa bersukan. Ini memang kerap terjadi kepada remaja, di mana sukan merupakan salah satu faktor yang boleh mengakibatkan terjadinya juga posture bongkok sabut. Okey tuan-tuan dan puan-puan, jika benda ini terjadi kepada anak-anak anda, apakah perkara pertama yang perlu anda lakukan? Pertama sekali adalah membentuk posture dengan betul bermula daripada remaja. Kita harus menegur mereka, kita harus membetulkan kedudukan mereka dan pastikan anak-anak ini memahami dengan terjadinya bongkok sabut, ianya akan mengubah keterampilan mereka pada masa akan datang. Masalah bongkok sabut ini juga boleh kita atasi dengan senaman yang betul. Senaman-senaman ini tuan-tuan boleh pelajari daripada jabatan-jabatan fisioterapi. Dengan senaman yang
berperingkat-peringkat, secara otomatisnya tuan-tuan, ianya akan membantu seseorang itu mencapai tahap optimum ataupun tahap posture yang normal. Okey tuan-tuan dan puan-puan, perkara yang paling penting sekali dalam kehidupan harian kita di zaman yang serba canggih ini, penggunaan telefon pastikan kita tidak melihatnya dalam keadaan membungkuk. Yang paling penting sekali adalah perlu diletakkan di bahagian level eye ataupun dipanggil pandangan terus pada bahagian mata. Ini juga merupakan salah satu habit yang boleh membantu mengurangkan masalah bongkok sabut ini. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang saya bincangkan di dalam bahagian ini merupakan bahagian asas sahaja. Dan untuk pemahaman tuan-tuan dan puan-puan, anda haruslah menjaga kesihatan tubuh badan anda sendiri dan latih anak-anak kita supaya tidak membentuk postur bongkok sabut ini di ketika usia remaja, kerana apabila ianya sudah terbentuk, untuk mengubahnya pada masa akan datang sangat-sangat mencabar. Oleh itu, pastikan kedudukan postur yang betul akan membantu kehidupan anda yang lebih baik. Semoga kita berjumpa lagi insya-Allah pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Salam Aku Fizio.